kasih Cik Nazir. Saya rasa saya pun tak nak melengahkan masa. Kita terus pergi pengalaman di BKL lah. Sebab sebenarnya di BKL dah terlibat secara langsung dalam di Konsorsium Publik ni 2 tahun lah. Selepas 2 tahun tersebut, pihak BKL telah berjaya mengadakan satu prosedur baru yang kita namakan dia OEC One Submission. OEC One Submission ni sebenarnya dia agak berbeza sedikit lah dengan OEC Satu Malaysia yang akan diterangkan oleh Puan Aminah nanti. Sebab di BKL ni kita punya prosedur ni memang betul-betul mengikut acuan World Bank. Sebab untuk small scale dan residential lah. Sebenarnya World Bank ni dia punya sampel dia adalah gudang. Kalau gudang tu BKL ni kita tak banyak gudang. So kita mengambil mengambil kira projek-projek skala kecil yang bukan kediaman. Okey, ini antara isi kandungan yang saya akan jelaskan. Di mana seperti mana yang Cik Yazid dah maklumkan tadi, kita bermula mewujudkan prosedur baru ni dengan adanya disiplin di Konsorsium Publik Group ni, yang mana diketuai oleh Kementerian Wilayah Persekutuan lah. Sebab dia melibatkan 5 kementerian dan 9 agensi. Kalau di KL ni rasanya semua orang tak nak participate lah. Sebab KL ni kalau kita buat apa-apa, kementerian tu lebih besar daripada PBT. Jadi kita minta Kementerian Wilayah ni untuk memastikan bahawa ia berjalan lancar. Jadi apa yang saya nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kejayaan sesuatu perkara ni dia melibatkan kerjasama. Kita tak boleh mengatakan PBT kena buat semua segala-galanya tanpa kerjasama agensi luaran, kerana dalam kelulusan ni dia melibatkan dua-dua pihak. Itu yang saya nak maklumkan, iaitu untuk menjadikan 10 prosedur tidak lebih 100 hari kita punya tempoh piagam ni 100 hari. Tetapi tadi untuk yang Petronas station tadi, kita manage mendapat kelulusan dalam tempoh 72 hari. Jadi untuk prosedur ini kita mengadakan satu kaedah baru di mana semuanya akan melalui OEC, iaitu single entry itu memang berlaku lah. Dan agensi-agensi luaran telah pun mengadakan checklist yang lengkap dan telah diadakan di kaunter di BKL untuk memastikan bahawa OEC dapat menguruskan segala permohonan tersebut. Okey, ini adalah SIS yang asal kalau tuan-tuan lihat, kenapa ada 2 warna ni? Warna biru ni adalah yang melibatkan PBT, iaitu di BKL lah. Yang warna hijau ni adalah agensi teknikal luaran. Jadi terdahulu masa World Bank rating kita punya pencapaian, kita mengandaikan bahawa semua ketidakcapapan ni adalah di BKL. Jadi bila pihak konsultan yang di hire oleh NPC menjalankan kajian untuk mendapatkan SIS prosedur, maka kita dapati bahawa hanya 50% lah pihak PBT, yang ada 4 adalah melibatkan agensi teknikal luaran. Jadi di sinilah kita bermula untuk bagaimana kita akan memastikan bahawa nak selaraskan ini supaya masuk melalui single entry tadi. Kalau kita lihat di sini, kita dapati bahawa pihak PSP bila dia mengemukakan permohonan, dia akan mengemukakan permohonan yang berkaitan dengan PBT saja. Selepas dapat kelulusan tu barulah dia akan liaise dengan agensi luaran. Selepas mendapat kelulusan KL, PB dan PJ lah, iaitu pelan kerjaan. Tapi apa yang kita buat, tindakan perubahannya adalah kita telah streamline beberapa perkara untuk mewujudkan single entry tersebut, di mana kita dah memasukkan beberapa prosedur yang saya akan maklumkan nanti, di mana semua kelulusan-kelulusan plan peringkat awal akan dikemukakan melalui OEC. OEC akan selaraskan dan seterusnya kelulusan pun dikeluarkan oleh pihak OEC. Memang sekali pandang kita nampak macam OEC banyak kerja, tetapi apabila kita dapat kerjasama dari semua pihak, sebenarnya perasaan ni taklah sesuka yang kita andaikan, kerana kita dah dapat segala maklumat-maklumat tu dalam tempoh yang kita akan tetapkan tersebut. Okey, perbandingan menurut prosedur terdahulu dengan yang sekarang kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat
Ini nama prosedur yang 37 tadi yang dimaklumkan oleh Cik Yazid tadi di mana bila dibuat submission ke authority, dia akan mendapatkan keputusan-keputusan secara berasingan. Yang terdahulu kita tak pasti sebelum adanya pihak MPC meminta supaya pihak konsultan mendapatkan SC punya prosedur tu, pihak DBKS sendiri tak tahu bahawa selepas dapat KM PBPJ tu punya ada keputusan-keputusan yang berasingan, holding, papan tanda, rorobi untuk construction site tu, mas mahal kapak secara berasingan yang tanpa pengetahuan sesiapa, hanya PSP saja yang tahu. Jadi dengan itu kita dapati bahawa kenapa semua-semua ini diperlukan, dan kita dapat meneraskan perkara tersebut dengan mengatakan bahawa kita akan omit holding dengan signboard permit ni, kita jadikan dia a part of building plan approval. Bagaimana DBKM boleh lakukan? Kerana ia adalah satu keperluan yang mesti dibuat. Setiap pembangunan mesti ada holding, mesti ada papan tanda. Jadi kita kata ia adalah syarat kelulusan pembangunan. DBKM di bawah Jabatan Bangunan akan menyediakan garis panduan detail bagaimana holding perlu disediakan, bagaimana papan tanda perlu dibuat. Jadi di situ saja kita dapat eliminate dua prosedur, so kita dapat mengurangkan. Dan Rorobi juga adalah part of building plan punya approval. Dan kapak, kelulusan kapak dan juga masma ni yang macam rainwater harvesting, OSD dan sebagainya, yang mana sebelum ini selepas dapat kelulusan dari pihak perancang bangunan dan kerajaan, pihak PSP kena pergi direct ke Jabatan Kerja Awam yang terdahulu ni didirikan Jabatan Perancangan Infrastruktur untuk mendapatkan usaha secara berasingan. Jadi kita telah membuat satu penambahbaikan di mana kelulusan tersebut kita jadi a part of building plan approval. So Jabatan Kerajaan hanya mengulas terhadap keperluan kapak dan juga masma, dan dia maklumkan dalam kelulusan bangunan. Jadi kelulusan bangunan hanya boleh dikeluarkan setelah dua ulasan ini dipatuhi sepenuhnya. Dan secara tak langsung dia juga dapat omit kepada kelulusan kapak dan juga masma. Dan kalau kita tengok prosedur baru, semua kelulusan ni boleh dihantar serentak di DBKM, iaitu di PBT. Terdahulu untuk hantar kelulusan hanya KM PBPJ saja. Sekarang ni Bomba, ada UK, Syabas, SKM yang perlukan pengakuan ataupun ulasan yang perlu dipatuhi itu melalui OEC juga. Yang terdahulu selepas dapat kelulusan daripada PBT, mereka akan pergi secara berasingan. Sekarang ni semua hantar melalui OEC, dan untuk mematuhi kehendak-kehendak tersebut, agensi tersebut telah membekalkan segala garis panduan, checklist dan sebagainya ke OEC. Yang ini kita mengambil masa selama 51 hari. Kenapa 51 hari? Kita mengambil spirit dan bukan online lah. Bila bukan online, bermakna 2 hari di OEC, kita nak menguruskan permohonan. Lepas tu 14 hari kita bagi untuk jabatan memproses dalaman DBKL dan juga luaran. 14 hari lagi kalau di DBKL kita ada 2 mesyuarat, satu mesyuarat teknikal, satu lagi mesyuarat OEC penuh. Yang mana teknikal tu dihadiri oleh semua jabatan dalaman DBKL saja. Sebab dalam DBKL ni kita punya bahagian kejuruteraan, kita tak refer ke JKR, kita tak refer ke JPPD sebab kita punya in-house punya kepakaran. So semasa teknikal tu kita akan ulas segala-gala keperluan teknikal yang perlu dipatuhi oleh PSP, dan seterusnya pada minggu berikutnya, 14 hari berikutnya, agensi luaran. Kita akan buat meeting untuk memanggil agensi luaran. Dan selepas tu kita bagi 14 hari lagi kepada agensi teknikal dalaman DBKL dan juga luaran DBKL untuk menyediakan surat keputusan atau kelulusan. Dan akhir sekali 7 hari untuk OEC menguruskan untuk consolidate semua keputusan-keputusan tersebut untuk kita pas kepada PSP. Jadi keputusan tu kalau tuan-tuan campur akan dapat 51 hari ya. Okey, seterusnya notify to start work. Kita dapati sebelum ni notify to start work ni dia akan pergi kepada various technical agency lah. Dia akan pergi ke Jabatan Bangunan untuk notify to start work, JAPIF, kalau di TM ni kita panggil JAPIF kan, iaitu Jabatan Kejuruteraan, dan juga untuk PDC 6
untuk memulakan kerja IWK. Jadi sekarang ni semua notification ni dia hantar sekali saja ke OAC JBKL, kita yang akan edarkan. Ya? Kita akan edarkan. Jadi di sini pun kita telah dapat mengurangkan prosedur untuk start work. Dan request civil inspection during construction ni kita omit, sebab kita kata sekarang ni CCC semua adalah dibuat oleh PSP. Jadi during construction kita tak kacau lah. So di sini saja kita dapat mengurangkan 3 prosedur. Maknanya during construction tu it's up to the PSP untuk menyelesaikannya. Dan bila kerja-kerja construction siap, baru kita akan selaraskan semula, di mana semua kerja-kerja untuk pemeriksaan akhir perlu dikemukakan melalui OAC. Terdahulu yang OAC dah tak tahu apa dah. OAC yang saya faham bahawa hanya sekadar kelulusan peringkat plan sahaja. Jadi sekarang ni apabila PSP telah siap kerja-kerja construction untuk request untuk pemeriksaan akhir juga kena melalui OAC. Ini adalah bagi tujuan membolehkan OAC membuat pemantauan. Jadi OAC ni bila terima semua untuk tujuan pemeriksaan akhirnya, OAC akan mengeluarkan surat kepada pihak PSP dan juga agensi yang berkaitan untuk inspection. Kita akan segregatekan dia kepada 2, iaitu pemeriksaan akhir 1 dan juga pemeriksaan akhir 2, ya, yang mana tempohnya kita akan tetapkan. Jadi di sini tak ada berlaku PSP kena raya sendiri untuk mendapatkan tarikh, ya. OAC akan tetapkan tarikh inspection within that time frame. So kita akan bagilah masa yang quite ample time, iaitu 31 hari itu untuk melakukan pemeriksaan akhir 1 dan seterusnya pemeriksaan akhir 2 16 hari, ya. Jadi dalam tempoh ni apabila semua pemeriksaan akhir telah dilaksanakan, maka PSP boleh membukakan untuk deposit CCC. Deposit CCC pun terdahulu dia kena pergi kepada 2, iaitu hantar ke PBT dan juga kepada lembaga. Sekarang ni dia hantar dua-dua kepada OAC. OAC yang akan selaraskan untuk kemukakan kepada lembaga. Jadi dapat dilihat di sini bahawa dari segi bilangan hari, ya, terdahulu jika PSP yang terlibat secara langsung kepada semua agensi itu akan melibatkan 140 hari, dengan OAC one submission ni hanya 100 hari lah. Walaupun tak banyak, tapi pengurangan tu dapat dibuat lah, ya. Okey, seterusnya ini antara pendekatan yang kita buat untuk mengadakan prosedur baru ni. Kita semak semula prosedur dan juga proses semasa semua jabatan. Memang ada ketidakpuasan sebab kadang-kadang pihak jabatan tu merasakan bahawa kuasa mereka telah ditarik dan sebagainya. Tetapi sebenarnya benda ni adalah tidak berlaku. Sebenarnya kita synchronizekan kerja ni supaya nampak lebih kemas. Apabila OAC menguruskan secara total, pemantauan tu adalah lebih kemas, di mana bila dikemukakan, bila dapat kelulusan dan sebagainya akan direkod oleh pihak OAC. Nanti saya akan tunjukkan format yang JBKL buat. Dan kita dapat menggabungkan beberapa prosedur kelulusan, plan, cara pembangunan. Kita dah masukkan juga beberapa prosedur, iaitu seperti coding dan papan tanda. Dan pembangunan memang dapat dikeluarkan secara serentak. Di sini terdahulu kita kata kita dah memang ada serentak 4 dan sebagainya, tetapi serentak tersebut tidak melibatkan agensi teknik keluaran. Sekarang ni bila kata serentak ni dia melibatkan agensi teknik keluaran juga mengemukakan pembangunan secara serentak melalui kaunter OAC. Jadi untuk tujuan ni, orang-orang sejaga dah tentulah JBKL memang telah memaskinikan orang-orang tersebut, dan kita telah asingkan orang OAC one submission ni daripada yang komisioner OAC yang sedia ada lah. Sebab kalau kita pakai orang yang sedia ada tu, dia nampak quite complicated sebab di OAC ni kalau tuan-tuan perempuan melawat di JBKL ni, bila kata nampak serentak tu, kita punya penjaga kaunter tu akan ada banyak tray-tray checklist tu, dia akan ambil satu demi satu lah. Tetapi untuk OAC one submission ni, kita telah compilekan. Kita compilekan semua agensi teknik kedalaman tu satu folder, yang mana bila dia kata saya berminat untuk submit melalui OAC one submission, kita akan bagi the whole set of slide semak tersebut, yang mana slide semak tu akan ada 2 lah. Satu untuk agensi teknik kedalaman, satu lagi untuk teknikal dalaman PBT JBKL lah, dengan luaran.
Jadi di situ tidak ada masalah kepada penjaga kaunter. Kalau tidak, penjaga kaunter akan kata kita tak boleh faham dan sebagainya. Kita hanya meminta supaya mereka menyerahkan checklist yang telah kita simplify dan disatukan tersebut. Dan juga kita menyemak beberapa syarat. Yang ini kita hadapi peringkat awal masa permohonan sesi minyak di Petronas Sungai Pencahaya. Walaupun secara umumnya kita kata kita dah berjaya mendapat kelulusan, tetapi rupa-rupanya pihak PSP tidak berpuas hati dengan syarat-syarat kelulusan. Rupa-rupanya jabatan yang memproses ni, dia tidak alert kepada syarat yang diimpos. Sebab kita tak biasa lagi serentak segala-galanya. Jadi dia masih mengenakan perlu mendapatkan kelulusan agensi sekian-sekian, perlu mendapatkan kelulusan daripada pihak sekian-sekian, sedangkan sebenarnya pihak-pihak itu telah mengemukakan permohonan. Contohnya yang saya boleh ingat adalah pelan kejuruteraan. Sebab peringkat OEC kita hanya terima pelan kejuruteraan, kerja tanah dan juga R&D, road and drainage. Tetapi lampu jalan diproses oleh pihak jabatan. Kalau di BKL, pihak jabatan, dan jabatan yang akan keluarkan kelulusan secara berasinan tanpa mengambil OEC. Jadi dalam syarat kelulusan R&D itu, dia menyatakan perlu mendapatkan kelulusan lampu jalan. Sedangkan pengenalan lampu jalan telah pun dikemukakan dan telah pun diluluskan. Jadi di sini kita akan menyemak semula. Itu kita dah buat untuk yang sekarang ni. Semua syarat-syarat kelulusan yang dikenakan oleh Jabatan Dalaman dan Luaran ni perlu diselaraskan. Bermakna kalau benda tu dah dikemukakan serentak, jangan lagi kita masukkan supaya mematuhi kehendak permohonan yang kita dah luluskan secara serentak tersebut. Okey, ini tindakan perubahan yang kita dah buat. Kita dapati bahawa ini yang seperti yang tadi tu, ini adalah lebih kepada penyataan di mana kita terima semua, kita selaraskan dalaman dan luaran, di mana single entry itu memang berlaku sepenuhnya. Bukan kita kata single entry itu di OC, tapi bila nak dapatkan kelulusan agensi luaran, you kena sendiri pergi ke IWK, SKMM, TMB dan sebagainya. Tapi semua melalui kaunter OEC. Maknanya tiada lagi pembukaan secara berperingkat. Semua memang kena serentak untuk OEC One Submission. Dan pengeluaran keputusan pun melalui OEC juga. Maknanya masuk di situ, dia dapat pun di situ, tanpa dia pergi kepada agensi dalaman teknikal dalaman di BKL atau pengeluaran. Sekarang ni kalau bukan OEC One Submission, OEC hanya keluarkan minit keputusan, kelulusan ataupun whatever keputusan, kita akan serahkan kepada jabatan memproses. Jabatan memproses yang akan keluarkan kelulusan kepada PSP. Itu yang bukan OEC One Submission. Tapi untuk OEC One Submission memang melalui OEC sebab kita nak pantau tempoh masa dan sebagainya. Dan dari segi tempoh masa pun kita akan selaraskan supaya ianya bukan sahaja sehingga kelulusan di plan, tetapi juga sehingga CCC. Yang 100 hari tadi sehingga CCC. Maksud 100 hari di sini adalah apabila the board is with lah. Maknanya tak termasuk construction yang mana peringkat duri construction dan sebagainya, itu tidak termasuk dalam 100 hari tersebut. Okey, ini di antara kriteria yang dibolehkan melalui OEC One Submission di KL. Kita tidak memilih semua projek. Bangunan perdagangan tidak lebih 3 tingkat dengan kawasan tidak lebih 1 ekar. Bangunan kemudahan masyarakat tidak lebih 3 tingkat, kawasan pun tidak lebih 1.5 ekar. Stesen minyak, unit kedai, 1 unit kedai ataupun pisau elektrik. Selain daripada itu, kita juga memastikan bahawa ianya telah mematuhi ketetapan PTKL, mematuhi syarat tanah. Yang nombor 4 ni, syarat tanah ni sebenarnya okey, cuma kita tak nak dia terlibat dengan tanah-tanah kerajaan. Untuk yang reserve jalan parit ni tak ada halangan di PTKL. Pembangunan pun tidak boleh berada di kawasan cerun dan sebagainya, sebab kita tak nak melibatkan agensi sebagai Ikram dan sebagainya untuk kami tidak picture lah. Dia juga tidak boleh terlibat dengan kawasan warisan, dan penggunaan air tidak boleh melebihi 10,000 liter dan panjang parit tidak melebihi 30 meter, dan diameter juga tidak boleh melebihi 150 mm. Ini adalah requirement yang kita bolehi daripada pihak agensi tersebut lah. Perolehan elektrik juga untuk 1000 kVA dan jarak 500 dari sumber bekalan sedia ada. Dan untuk tangki septik tidak lebih 150 PE dan juga telah mempunyai kemudahan infrastruktur supaya dia boleh just stepping daripada the existing infrastructure.
Okey, ini antara yang saya maklumkan tadi, iaitu kalau kita lihat di sini ya, untuk yang stage 1 ni, dia akan melibatkan 3 peringkat, iaitu peringkat pre-consultation. Pre-consultation ni adalah kerana kita dah kena pasti ya, terdapat masalah agensi tersebut ya, Syabas dan TNB, di mana apabila kita dah luluskan, bila kita panggil full board, dia kena meminda lagi plan. Yang mana plan yang dipilih tu quite major yang mana akan melibatkan mengambil masa yang lebih lama lagi untuk mendapat keputusan penuh. Jadi kita telah menyelaraskan perkara ini dengan TNB dan Syabas, di mana pihak DBKL juga telah membolehi senarai semak pre-consultation daripada TNB dan Syabas untuk dilaksanakan. Dan peringkat kedua adalah PSP buat submission, dan peringkat ketiga adalah notify to start work. Dia belum start work lagi lah ya. Ini semua adalah di stage 1. Stage 2 ni kita omit, iaitu during construction ni interim inspection ni tidak berlaku. Dan pada stage 3 ni, iaitu untuk proses 5 dan 7 ni lebih kepada inspection, final inspection 1 dan juga final inspection 2. Ini kalau kita lihat ya, dari segi dia punya proses dia, kita dapati bahawa selepas melakukan pre-consultation ni, barulah PSP akan buat submission ke DBKL. Dan submission ni bila dia buat, dia akan tentukan serentak ke DBKL, dan DBKL hanya membuat mesyuarat untuk yang melibatkan agensi DBKL saja ya. Tetapi kalau tuan-tuan melihat kepada flowchart ni, kita dapati bahawa bila keluar documentation kelulusan, dia akan sama balik semula. Sebab apa? OEC akan menyelaraskan semua kelulusan-kelulusan atau keputusan yang akan dikeluarkan oleh agensi ini secara bersama. Maknanya DBKL akan mendapatkan bukan sahaja daripada agensi dalaman DBKL, juga agensi luaran. Kita akan follow up dan kita akan facilitate, kita kumpul, kita akan buat masuk dalam envelope dan sebagainya, dan kita akan forward kepada PSP melalui OEC juga. Di sini tuan-tuan akan lihat masuk melalui OEC, keluar melalui OEC ya. Dan ini adalah stage kedua, iaitu untuk notify untuk start work ya. Dia akan hantar melalui OEC. So OEC yang akan edarkan kepada jabatan yang berkaitan. Untuk yang during construction, dia ada pemeriksaan ya. Seterusnya adalah di stage 3 ya, iaitu untuk pemeriksaan akhir ya. Ini nama-nama ni yang menunjukkan 10 prosedur nanti lah. Yang kalau tuan-tuan akan buat simulation nanti, 10 prosedur ni akan terlibat secara total hingga CCC itu, iaitu bila kita buat pemeriksaan akhir satu tu, SKM, Syabas yang akan melibatkan 3 ni tak boleh buat pada hari yang sama pertama inspection untuk correction value part, lepas tu dia akan receive testing information report daripada SP, dan seterusnya Syabas baru boleh masuk So di Syabas saja ada 3 prosedur, dan TMB seterusnya, dan untuk inspection 2 ni bomba dan ada bukit. Dan akhir sekali adalah prosedur yang ke-10, iaitu deposit CCC. Okey, ini antara senarai permohonan yang kita dah terima di DBKL ya, yang completed, yang seperti Cik Yazid maklum tadi lah ya, stesen minyak. Yang under construction sekali, kita punya community hall, desa Pandan dan juga rumah pantai. Yang lagi 2 tu, iaitu surau dan juga community hall juga di Alor Taman, di peringkat kelulusan. Bermakna PSP belum bersedia lagi untuk memulakan kerja di tapak. Tetapi secara kelulusan bentuk plannya tu, semua telah diperolehi oleh pihak PSP. Ini adalah projek pencalonan ya, yang kita kata 72 hari tadi ya, 72 hari. Itu masih yang diambil untuk dapatkan keputusan plan saja 27 hari, notify to start work 1 hari, untuk utility connection 24 hari kan, untuk yang final inspection 16 hari, dan seterusnya sisi 1 hari. So total telah menjadi 72 hari. Ini projek-projek lain sibuk masanya. Okey, bagaimana OEC boleh menyelaraskan perkara tersebut ya? Kita membantu PSP ni sebab kita telah mengadakan pre-consultation juga. Di samping pihak PSP pergi secara bersendiri untuk pre-consultation dengan TNB dan Syabas,
siapa-siapa PSP yang willing untuk submit melalui OEC One Submission ni, DBKL iaitu OEC DBKL akan selaraskan satu mesyuarat yang kita namakan dia pre-consultation juga, di mana pihak OEC akan memanggil semua agensi teknikal dalaman dan juga luaran DBKL bersama semua konsultan konsultan PSP dan SP lah. Jadi dalam perbincangan tersebut, apa yang DBKL buat adalah kita akan memaklumkan secara umum ya, apa itu OEC One Submission dan apakah perkara yang perlu dipahami oleh pihak PSP dan SP, dan seterusnya kita meminta supaya dibagikan mengikut grup lah, di mana kalau perancang berlayas dengan arkitek, untuk pelan juga dengan arkitek, kalau perusahaan dengan Japif, dan edisi-edisi yang lain, Bomber, ada Bukit, Syabak, SKMN juga. So kita dapati bahawa apabila kita melaksanakan pre-consultation tersebut, selalunya tim PSP ni proaktif lah, dia datang tapi tim PBT dan juga agensi tu agak bermasalah sikit, sebab sebahagiannya tidak tahu apa itu OEC One Submission dia hanya selalu mengganti orang baru dan sebagainya, dan kita kena explain. Dan bila dibagi maklumat tu, kita dapati maklumat yang dibagi itu tidak sepenuhnya itu yang menyukarkan pihak PSP untuk menyediakan plan-plan mengikut kehendak agensi atau jabatan tersebut. Okey, kita juga telah menyediakan seleksi mahal. Yang saya maklumkan tadi, dalam 2 tray ni tray pertama dan tray kedua, setiap tray ni kita akan tulis dia di peringkat mana, di fasa mana. Jadi bila ada orang yang berminat untuk submit tu, dia just ambil dalam tray ni, sebab dalam tray ni dah ada 2 set of checklist tersebut. Dan kita juga mengadakan dedicated counter untuk OEC One Submission sahaja, sebab kita tak nak kacau yang counter lain, sebab dia akan mengambil masa yang agak lama juga Dan kita juga ada counter-counter khas untuk teach-in session dan sebagainya. Apabila dia tak faham, kita akan memberi tunjuk ajar. Ini kalau kita lihat gambar, beginilah cara kita buat pre-consultation di DBKL supaya mereka benar-benar faham untuk membuat submission dan memenuhi rendah selain semak. Ni flow dia, di mana kita lihat kalau tuan-tuan perempuan dapat lihat, bila terima permohonan, semakan permohonan akan dibuat, dan seterusnya kita akan daftar. Kita akan kemasuki ni portal OEC, KPKT. Kita akan masukkan rekod pemantauan. Di sini bermulanya rekod pemantauan, dan seterusnya kita edar kepada bahagian edaran permohonan untuk dihantar kepada jabatan dan agensi yang berkaitan. Ini yang saya maklumkan tadi, iaitu bagaimana OEC membuat pemantauan. Sebab masa sekarang ni kita tak adalah secara online tetapi kita adakan Excel punya untuk pemantauan bila submission dibuat, projek apa dan bila kita distribute kepada jabatan-jabatan berkaitan, bila kita dapat balik kertas pengakuan sehinggalah CCC. Kita akan adakan pemantauan ni sehingga CCC, iaitu final inspection, dan juga seterusnya sampai CCC kita akan buat rekod pemantauan. Dan kita juga melabel kepada permohonan OEC One Submission, sebab kita telah mendapat teguran daripada beberapa agensi luaran sebab di BKL ni kita terima setahun tu 5,000 lebih permohonan 6,000. Jadi satu hari itu selalunya dalam 20 permohonan. Jadi pihak agensi ni dia tak boleh kenal pasti mana satu yang dan sebagainya. Jadi dia minta kita labelkan. So kita dah labelkan. Jadi mudah kepada mereka untuk tahu bahawa projek OEC One Submission ni bukan sahaja perlu tempoh masa yang terhad, tetapi perlu diselaraskan untuk dimaklumkan balik kepada OEC. So ini apa yang OEC di BKL buat Ini saya tunjukkan contohnya di mana kita keluarkan dokumen, bagaimana kita catat nota penghantaran dan sebagainya Dan OEC juga memberi keutamaan kepada OEC One Submission. Sebab kita tak nak nanti, sebab di BKL ni macam malam ni pun ada meeting Hari Isnin malam kita dah ada meeting, malam ni pun ada meeting lagi. Sebab apa? Kita ada 100 file backlog disebabkan cuti raya Jadi kita ada meeting. Jadi kalau kita tak buat keutamaan, dah tentu file tu tidak akan dibincangkan. Kalau kita hanya mengambil masa, mengambil tempoh tali dijaga tu memang tak boleh. So kita bagi priority supaya bila masuk je meeting, confirm permohonan tu akan dibincangkan. Dan dari segi pengurangan fees, memang kita dah kaji semula. Maknanya seperti yang tuan-tuan maklum bila kita tak ada holding papan tanda dan juga holding tersebut,
fees memang telah berkurang lah, ya. Okey, dan iuran pemeriksaan tapak juga telah dikurangkan oleh pihak kerajaan, ya, daripada 500 kepada 100 untuk setiap kawasan. Dan kita juga telah adakan orang serahan dokumen, ya, sebab sekarang banyak. Dulu KM PBBJ, sekarang ni KM PBBJ, Bomba, ADUK, Syabas, kan? Jadi kita adakan satu buku rekod. Kita PSP yang datang tu dia kena tanda tangan mengatakan dia dah ambil semua dan kita terserah. Untuk yang Sungai Pencahaya punya association tu, Datuk Bandar sendiri menyerahkan kelulusan. Ini dalam MLAT ni semua adalah kelulusan-kelulusan, ya. Ini adalah flow macam mana kita buat menguruskan pengeluaran dokumen keputusan. Dan bagi tujuan bahan pun kita dah masuk dalam website kita, ya. Kalau tuan-tuan dan puan boleh melalui website DBKL, kita dah masukkan serai semak, apa itu usia submission dan sebagainya dalam kita punya website untuk dimaklumkan kepada pihak awam, bahan di kaunter dan juga di website. Kalau tuan-tuan dan puan masuk kepada website kita, klik di OEC submission ni akan dapatlah detail dari segi borang-borang dan sebagainya. Cuma kita tak masukkan lagi, ya, pre-consultation Syabas dan TMB, ya, dalam ni sebab kita baru saja laksanakan tersebut dan kita akan masuk, ya, selepas ni. Okey, ni dari segi penuh masalah, ya. Yang ni saya rasa penting, ya, untuk agensi ambil maklum, ya, sebab nanti masa simulation nanti baru kita akan dapati bahawa benda ni memang senang dicakap, ya, tetapi nak melaksanakannya memang masalah. Even di BKL pun sampai sekarang ni kan kita menghadapi masalah sebab satu, sebab kaki tangan sentiasa bertukar. Kedua, ketua jabatan bertukar. Jadi kefahaman tu kalau kita nak secara berterusan tu dia memang ada gap lah. Jadi apa yang kita dapati ini, yang saya list ni berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan projek yang kita telah terima, ya. Tiada koordinasi di antara PSP dengan Prunei, iaitu projek team. Jadi di sini memandangkan tak ada PSP, kita lihat kepada tindakan agensi PBT dan agensi sajalah. Di mana kita dapati bahawa semasa pre-consultation tu, wakil yang datang pun tak bolehlah janji tangkap umat je. Bila panggil meeting, kan, pre-consultation, janji aja. Jadi dia tidak memberi maklumat yang tepat yang membolehkan PSP menyediakan plan mengikut requirement yang diperlukan oleh jabatan atau agensi tersebut. Jadi bila dia buat submission, OEC pula menerima berdasarkan permohonan tersebut dari segi documentation sahaja. Documentation memang dah lengkap contohnya. Tetapi bila masuk meeting, akan jadi dulu berjalan, akan jadi tanggung, ada possibility akan jadi tolak, ya? Jadi kita tak nak benda ni berlaku. Apabila buat pre-consultation tu, pastikan orang yang betul-betul mahir memberi ulasan bagi memastikan bahawa PSP dapat menyediakan plan-plan mengikut kehendak jabatan ataupun agensi tuan-tuan dan puan-puan, ya. Ini yang memang sering berlaku lah. Walaupun kita dah adakan pre-consultation, masuk meeting, pihak yang sama juga komen. Sebab yang datang tu orang lain, yang komen adalah pegawai atasan kita lah. Okey, seterusnya tidak memenuhi serai semak lah. Ini ada possibility PSP kurang faham, ya, dalam serai semak. Jadi apa yang dibuat, dipikir akan menaraskan keperluan tersebut, di mana serai semak ni macam tadi maklumkan BJSC, ya, permit korek jalan, ya. So kita dapati bahawa kita telah bincang dengan pihak yang berkaitan, ya. Sebenarnya permit ni memang sukar dikeluarkan peringkat awal, ya, sebab dia ada tempoh masa. Dan selalunya permit korek jalan bermula apabila 70% pembangunan construction siap ditapak lah. Jadi kita bercadang, ya, DBKL untuk way forward, ya. Instead of permit korek jalan, kita minta supaya di peringkat awal pun kemukakan plan kelulusan laluan utility, ya. Jadi apabila dia dapat kelulusan laluan utility peringkat awal, bila dia nak submit permit nanti, seperti yang saya maklum tadi, dia hanya mengemukakan insurans, attach insurans dengan kelulusan laluan utility. Jadi dengan cara itu saja permit akan diperolehi, ya. Ini adalah way forward kita. Dan di DBKL untuk OEC 1 submission kita memang tak masukkan hartanah, ya. Sebab mungkin di Kedah dan di Perlis mungkin hartanah selesaikan terdahulu, ya. Tapi di DBKL kita kemudian, tapi dalam hal ini bila kita hal tanah di kemudian, isu dia adalah bila melibatkan tanah kerajaan. Sebahagian kecil tu dia kena mohon balik,
Jadi bila umur tu mengambil masa yang panjang, maka KM tak boleh diluluskan. Jadi yang itu kita memang bahawa sekali kita dalam usaha lah macam mana nak mengatasi masalah tersebut. Dan seterusnya pihak OIC juga akan mengadakan taklimat secara berkala kepada agensi, wakil-wakil agensi dan juga jabatan dalaman yang berkaitan supaya mereka memahami secara total bagaimana nak menguruskan pengguna-pengguna dari OIC. Dan juga kita akan memberi khidmat nasihat supaya benda ini akan berjalan lancar. So secara umumnya OIC Mass Action ni memang lebih cepat, jika kos pusat setempat tu memang berlaku sebelumnya dan dia ni lebih mudahlah berbanding dengan prosedur sekarang yang kena melalui banyak proses dan juga berhubung dengan banyak jabatan. Dan itu saja saya rasa yang saya perlu maklumkan hari ini, di mana secara umumnya lah saya akan memastikan masa simulation nanti untuk pakai OIC tu dia kena betul-betul faham bagaimana nak mengaraskan dengan jabatan proses supaya benda ni kita tidak mampu punya rasa ketidakpuasan dari segi mengambil kuasa dan sebagainya, tetapi tujuan kita adalah untuk memastikan bahawa